Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Fiction Shasha. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk support channel ni. Okey, untuk kali ni aku nak kongsikan dua cerita seram. Cerita yang pertama tentang seorang budak lelaki ni yang pergi ikut ayah dan pakciknya buat kerja-kerja pembaikan di sebuah sekolah. Walaupun pergi pada waktu siang, di dalam kisah ni diceritakan jelas kelihatan makhluk yang berbau terbakar. Cerita kedua pula tentang santau. Tahulah kalau pasal santau ni mesti kes tak puas hati, cemburu, khianat dan busuk hati. Cerita ni tentang santau yang dihantar oleh isteri kepada bekas suami. Dia ni sudah pun berpisah dengan suami dan suami tu kahwin baru. Adalah benda-benda yang buatkan si isteri baru ni tak puas hati sampai hantar santau dekat bekas isteri tu. Nak tahu cerita penuh? Jomlah kita sama-sama dengar dan layan sampai habis video ni. Hai, Assalamualaikum semua. Kejadian ini berlaku ketika aku masih bersekolah menengah. Sewaktu cuti sekolah hujung tahun, aku, ayahku serta beberapa orang pakcikku dapat kerja dari sekolah dekat salah satu tempat yang terletak jauh di dalam kampung yang terpencil. Sewaktu mau masuk ke kampung tersebut, suasana memang sangat sepi. Ayahku memandu sambil ditemani pakcikku dan aku pula sibuk bermain telefon bimbit sambil mendengar lagu. Sepek saja sampai di hadapan sekolah tersebut, aku tergamam. Sekolah tu besar tapi nampak suram dan menyeramkan. Ayahku bersalaman dengan pihak sekolah. Aku dengan abang aku pula sibuk meneroka sekeliling. "Weh Angah, aku rasa seram lah. Kau tak rasa apa-apa ke?" soal abang sulungku Ryan. "Mulut kau jangan celupar sangat. Kalau kau buat kerja nanti ada yang kacau, kau jangan cari aku pula," kataku kepada Along sebelum melangkah mendekati ayahku. Kami dibawa ke asrama sekolah tersebut. Disitulah kami akan tidur sementara. Asrama tersebut aku tak tahu nak describe macam mana. Memang seram. Bilik yang kami duduk tu luas, boleh muat semua adik-beradik aku. Selepas zuhur kami mula membuat kerja. Aku dan Along mengecat di tingkat 3. Ayahku dan 3 orang pakcikku pula membuat rak baju di tingkat 2. Sedang asyik aku dan Along mengecat, dengan tiba-tiba hidungku terhidu. Bau seperti daging terbakar yang sangat kuat. Aku memandang Along dan Along memandang aku. Aku tahu Along pun terhidu benda yang sama. Dengan santainya Along pergi tegur bau tu. "Weh Ngah, bau apa ni? Kau kentut ke?" "Peh, bukan main lagi bau kentut kau," soal Along menutup hidung, jelas tak tahan dengan bau tersebut. Aku mengetap bibir, geram dengan Along yang tegur bau tu. Aku melangkah ke arah Along dan memukul kepalanya dengan kuat. Along menjerit kesakitan. "Aku tak kentut lah. Mulut kau tu jangan celupar. Aku bagi tahu mak nanti biar dia cili mulut kau," kataku geram memandang Along tajam. Sorry lah, bau dia lain sangat. Aku rasa dari tingkat atas lah. Jom kita tengok. Mana tahu ada hantu buat BBQ ke? Boleh tumpang sekali," kata Along menarik bajuku dan melangkah ke tingkat 4. Dekat tingkat tu ada 3 bilik yang tertutup rapat. Mungkin sebab dah tak digunakan. Aku dan Along berjalan mencari di mana punca bau tersebut. Sepek saja sampai di hadapan sebuah pintu berwarna coklat, langkahku dan Along serta-merta terhenti. Bau tu jelas dari dalam ruangan tersebut. Aku mencuba membuka pintu tersebut tapi terkunci dari dalam. "Woi, bukalah. Bagilah kita orang join sekali makan," jerit Along mengetuk-ngetuk pintu tersebut dengan selambanya. "Weh Long, macam tak ada orang je. Jomlah turun. Nanti ayah cari tak pasal-pasal. Kita kena marah nanti."
Baru je kami berjalan 10 langkah, dengan tiba-tiba pintu tersebut terkuak sedikit. Muka aku dah cuak dah time tu. Along pula tersenyum lebar. "Ha tu Angah, jom kita masuk. Kita join," kata Along kepada aku. Tak payahlah Long. Kalau kau nak masuk, kau masuk je lah, kata aku jelaskan, dah ketakutan. Along tak mengendahkan aku. Dia menarik tangan aku dan masuk ke dalam bilik tersebut. Bilik tu hanya ada 4 buah katil double dan ada beberapa loker. Bilik tu memang gelap, hanya berbekalkan cahaya matahari dari tingkap. "Tak ada apa-apa pun. Hantu tu tipu kita lah," kata Along tidak puas hati. "Jomlah keluar Long. Aku takut ayah cari kita nanti," kataku memberi alasan supaya cepat-cepat keluar dari bilik tersebut. Baru je kami nak melangkah keluar, tiba-tiba pintu tersebut tertutup kuat. Aku dan Along jelas terkejut. Kami berdua memulas tombol pintu tersebut, tapi seperti tertahan dari luar. Muka aku betul-betul cuak waktu tu. Kalau kena tore, confirm tak keluar darah. Along pula masih tenang. "Keluar dari tempat aku," jerit satu suara garau yang aku tidak tahu dari mana puncanya. Suara tersebut garau lain macam dan menyeramkan. Bergema bilik tu dengan suara tersebut. Aku dah menangis waktu tu. Along pula dah sama-sama cuak. Dengan tiba-tiba keluar satu makhluk. Badannya habis terbakar. Mukanya hancur-hancurnya. Bau busuk menusuk ke dalam hidungku. Sangat meloyakan. Aku menjerit makin kuat. Along pula sama sepertiku. Benda tu merangkak menuju ke arah kami. Aku apalagi dah macam kesawanan. Aku betul-betul nak sangat pengsan waktu tu. Aku takut nak tengok muka makhluk menyeramkan tu. Aku mengetuk-ngetuk pintu tersebut dengan kuat dan memanggil ayahku. Along dekat tepi melakukan perkara yang sama sambil membaca beberapa ayat pendek, tapi ayatnya betul-betul tunggang terbalik hingga Along terbaca doa yang tak sepatutnya. Benda tu merangkak makin mendekati kami. Tiba-tiba pintu terbuka. Aku langsung berlari keluar dan memeluk kaki ayahku. Makhluk hitam terbakar tu pula lesap entah ke mana. Along memeluk kaki kiri ayahku dan aku pula memeluk kaki kanan ayahku. Muka kami waktu tu tak payah cakap lah, memang pucat sangat. Di situ ada pakcikku, ayahku dan 2 orang pengawal sekolah tu. Sebaik saja kami dah tenang, pakcikku dan 2 orang pengawal tu datang kepada kami. Ayahku dengan seorang pakcikku pula dekat dalam bilik tu sambil melakukan azan 4 penjuru. "Macam mana korang boleh masuk bilik tu?" soal pengawal yang bernama Ahmad. "Kami tak tahu. Waktu kami nak jalan, tiba-tiba pintu tu terbuka dan kami masuklah ke dalam," kata Along jujur. "Gara-gara kau lah. Mulut kau celupar sangat," marahku kepada Along. "Sorry lah. Aku cuma nak tahu je apa ada dalam bilik tu." 2 orang pengawal tersebut hanya tersenyum nipis sambil menggelengkan kepala. Mengikut penceritaan pengawal tu, dulunya pernah berlaku kes budak lelaki terbakar hingga rentung dekat dalam bilik tu. Budak lelaki tu merokok senyap-senyap waktu semua orang tengah prep. Itu pun pengawal yang dah berhenti kerja dekat situ yang cerita dekat dia. Tapi sampai sekarang mereka tidak tahu punca budak lelaki tu boleh terbakar. Bilik tu pula dah diubah suai. Pernah ada pelajar tidur situ selepas kejadian tu, tapi diorang kerap kena kacau. Sampaikan guru besar sekolah membuat keputusan untuk tutup bilik tu. Budak-budak asrama dah banyak kali kena kacau, tapi diorang hanya buat tak tahu. Kami semua jelas dan meremang. Waktu tu juga ayah buat keputusan untuk balik rumah dan sambung semula kerja pada esok hari. Sampai je dekat rumah, memang habis-habisan kami kena bebel oleh mak dan ayah. Along aku sampai tertidur dekat tepi disebabkan kena bebel terlalu lama. Sampai sini saja penceritaan aku. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum semua. Hari ni aku nak kongsi cerita aku.
berkaitan dengan Santau. Kisah ini terjadi pada seorang kenalan aku, yaitu Siti. Dan ini mula terjadi kira-kira 20 tahun dahulu. Waktu itu, aku masih kecil, tapi aku sudah faham apa yang Siti cerita pada ibu aku. Dan ia terjadi sehingga aku meningkat dewasa. Siti ini seorang janda beranak 4. Dia diceraikan suami dia setelah suami dia ni berkenalan dengan perempuan lain. Dan Siti tidak mahu hidup bermadu. Tidak dinafikan, bukan semua wanita sanggup hidup bermadu. Walaupun dia telah bercerai, bekas suami Siti tidak mengabaikan tanggung jawabnya pada 4 orang anaknya yang tinggal bersama Siti. Setiap hari, bekas suaminya ni akan melawat mereka, memandangkan mereka tinggal berdekatan. Segala keperluan disediakan dengan secukupnya, memandangkan bekas suami Siti ni memang berharta. Begitulah hidup mereka setelah mereka bercerai. Kasih sayang dan tanggung jawab pada anak-anak tidak diabaikan, walaupun mereka ni sudah bercerai. Hubungan mereka masih baik. Akan tetapi, disangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Tidak lama kemudian, kesehatan Siti mula terjejas. Setiap kali Siti makan, dia akan muntah, mengeluarkan kembali isi perutnya. Badan menjadi sentiasa lesu dan juga mengantuk. Setiap kali solat dan membaca Al-Quran, dia akan rasa mengantuk dan terus tertidur. Bila Siti ke hospital untuk dapatkan rawatan, dokter mengesahkan dia sehat. Dan hari demi hari, badan si Siti ini yang gemuk berisi kian kurus melidih. Tidak lama kemudian, dia mulai diganggu dengan penampakan kelibat di dalam rumahnya. Dan pernah ketika tu, dia sedang mengemas rumah. Tiba-tiba muncul pocong berterbangan di dalam rumah. Siti pun menjerit sambil melaungkan takbir. Lalu pocong tu bertukar menjadi pasir, lalu memenuhi lantai ruang tamunya. Terpaksa dia kemaskan semuanya. Setelah kejadian tu, Siti mula menerima rawatan perubatan Islam di merata tempat, dari dalam negeri sehingga ke negeri lain. Perawat kampung sehinggalah perawat yang tersohor. Tapi Tuhan belum memberi kesembuhan buat Siti. Dan hanya pada Tuhan Siti berserah. Gangguan demi gangguan dia hadapi, membuatkan hidupnya tidak tenang. Bekas suaminya tetap mengambil berat pada dia dan juga anak-anak dia. Lalu, oleh hal demikian, akhirnya punca Siti mengalami gangguan itu diketahui. Istri baru bekas suami Siti mula mengamuk. Dia menerja Siti di rumah, sebab tidak puas hati yang suaminya ni selalu berkunjung ke sana dan selalu ambil berat pada Siti. Dia menuduh Siti guna-gunakan suaminya, sampai suaminya tak dapat lupakan Siti. Hakikatnya, Siti sudah tiada perasaan pada bekas suaminya. Bekas suami Siti itu hanya menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah pada anak-anaknya. Semasa Siti dan bini baru bekas suaminya bergaduh mulut, akhirnya tembelang pecah jua. Perempuan tu akhirnya menjerit, "Aku yang santau kau. Aku pakai bomoh siam, biar hidup kau tak tenang, biar kau mampus." Lalu, istri baru jahanam tu berlalu pergi. Setelah kejadian tu, bekas suaminya jarang datang melawat. Namun, gangguan masih terjadi, sehingga 10 tahun berlalu. Anak-anaknya sudah dewasa, dan semuanya sudah bekerja. Ada yang sudah berkawin. Pada masa yang sama, Siti tanpa berputus asa berubat ikhtiar
supaya hidupnya kembali normal. Biar selera makannya kembali seperti dulu. Tidak dinafikan, memang Siti cantik dan Rama yang heran. Kenapa bekas suaminya tuh lebih pilih perempuan tuh? Pernah suatu ketika Siti dirawat. Dia muntah, lalu mengeluarkan paku, rambut, dan juga jarum. Dipendekkan cerita, beberapa tahun berlalu. Akhirnya, Siti mulai sembuh. Sudah tiada gangguan seperti sebelum nih. Dia semakin sehat, selera makannya pun bertambah. Tapi, kebahagiaan tuh hanya seketika. Siti menerima panggilan daripada anaknya yang bekerja sebagai pramugara. Aku namakan dia nih sebagai Adam, bukan nama sebenar. Adam memaklumkan yang dia tidak sehat, sering menerima gangguan pelik macam Siti lalui dulu. Tidak lama kemudian, Adam bertukar watak dan personality. Dulu, dia seorang yang periang, agak bersosial, bertukar menjadi murung dan pendiam. Dia diberhentikan kerja dan pulang ke kampung. Meratalah pergi berobat. Bekas suami Siti turut melawat anaknya tuh, dek kerana risau dan memaklumkan bahwa itu kerja istrinya lagi. Yang istrinya ni mengaku setelah dipaksa. Istrinya menukar target dari Siti pada anaknya, yaitu Adam. Tahun berganti tahun, Siti berpindah ke rumah saudaranya, ke tempat lebih tenang bersama Adam atas nasihat seorang ustadz. Ustadz tu nasihat Adam supaya dekatkan diri dengan Tuhan, sentiasa ingat padanya. Memang selepas tu Adam kuat beribadah, solat, zikir, tahajud setiap hari. Adam berubah ke arah kebaikan. Ketika tu Adam masih sakit, tetap murung dan suka menyendiri. Pada suatu malam, Adam bermimpi bertemu seorang gadis yang rupawan, yang tidak dikenali, dan mimpi itu sentiasa hadir setiap malam. Adam pun tertanya-tanya, siapa gerangan perempuan tu? Tidak lama selepas tu, Adam ke sebuah kedai makan, berdekatan tempat tinggalnya. Dia terpaku melihat seorang gadis, tinggi lampai, lagi rupawan. Siapa gadis tu? Ya, gadis yang sering muncul dalam mimpinya. Setelah balik, dia pun bagi tahu kat ibunya. Siti dan Adam jumpa ustadz tu dan menceritakan pasal mimpi dan gadis yang dia temui itu. Ustadz tu pun menjawab, kawini dia. Maka jadilah Adam dan Siti penunggu setia di kedai makan tu. Menunggu gadis tu muncul, hari berganti hari. Lalu gadis tu muncul. Siti menceritakan segalanya dan hajat mereka ingin menyunting gadis tu untuk Adam. Alhamdulillah, Tuhan mempermudahkan. Setelah berbincang dengan keluarganya, mereka disatukan. Di hari pernikahan, selepas akad nikah, Adam tiba-tiba tidak sadarkan diri. Pada masa yang sama, istri yang baru dinikahnya muntah masa itu. Tidak lama kemudian, Adam sedar. Adam merasa kelainan pada dirinya. Ya, sejak hari itu, Santa udah jadi tawar. Adam sihat dan mula bercampur gaul dengan orang ramai. Hidup tersenyum di samping istri dan dianugerahkan 3 orang cahaya mata. Tuhan hantarkan istrinya sebagai penyebab dia sembuh. Tidak lama kemudian, ayahnya meninggal. Berakhirlah masalah hasad dengki antara bini ayahnya dengan keluarganya. Sampai sini jelas cerita aku. Sekian.